Gyeocheon Korea is most sales type is a delivery store. So is a customer is receive the chicken is after 20 minutes or is 30 minutes. So the guy deliver the food. But here in Malaysia is totally different. Yeah, totally different. Is customer is order is just waiting is 10 or 15 minutes. Then they receive fresh chicken. So crispy and juicy. So is Gyeocheon Malaysia some taste is much better than Korea. Mr. Terry Goh, Managing Director of Kyochun Sdn Bhd, and Mr. Gyu Tae Kim, Operation Manager for Kyochun Kitchen in Malaysia. Kapsul Hayu Korea. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Salam siaran, bertemu kita dalam program Action Plan ketika ini bersama saya Nazira Noran untuk kita bercakap mengenai Human Resource Roadmap ataupun HRM. Seperti biasa kita bersama dengan tetamu di studio, Mr. Fred Wu, CEO GE Consult Asia Sdn Bhd. Apa khabar Mr. Fred? Khabar baik, selamat pagi Nazira dan kepada semua. Okey. Baik, selain daripada FRM dan BRM ataupun Financial Roadmap dan Business Roadmap, jadi apa yang kita nak bincang hari ini ialah Human Resource Roadmap, HRM. Jadi bagaimana kita nak interaksikan perancangan strategi ini. Jadi kita nak dapat pencerahan lah daripada Mr. Fred, Ketua Pegawai Eksekutif CEO GE Consult Asia Sdn Bhd. Apa yang kita nak bincangkan hari ini, Mr. Fred? Hari ini sebenarnya kita nak tegaskan selain daripada FRM, BRM yang kita dulu kongsikan, yang akhirnya ini HRM memang penting. Iaitu Human Roadmap yang memang kita kena diambil beratkan. Okay? Pada pandangan saya, kalau Human Roadmap ini tidak diambil berat, dia akan menelan perancangan anda secara senyap. Menelan Menelan. Menenggelamkan juga. Menenggelamkan juga. Sebab apa? Kenapa saya sebut buat statement yang tersebut kan? Sebenarnya kalau kita ada perancangan yang baik, dulu kita pun ada sebutkan, perancangan kena ada, struktur kena ada, business model yang kena ada, dan aliran tunai yang kuat juga. Tetapi kalau Human Roadmap tidak dibuat secara teliti dan baik, Human Roadmap, ia akan menelan dan mentenggelamkan. Jadi kenapa agaknya Human Resource Roadmap ini penting? Kenapa? Sebab dia tak jalan secara ringkasnya. Management system ataupun human factor tak menjalankan tugas. Nah, sekarang saya nak nak kongsikan apa sebenarnya culture. Sebenarnya kebudayaan. Sebab company culture ini penting. Ya, direflect lah daripada Human Roadmap ini. Budaya syarikat tu. Ya. Okay. Apakah sebenarnya company culture tau? Dia adalah satu dia adalah satu way of life. Bagaimana pekerja kita menjalankan tugas? Bagaimana? Dia akan berasaskan dua dimensi saya nak kongsikan hari ini. Jadi dia strukturkan bagaimanakah culture kita. Yang pertama iaitu bagaimana pekerja kita bertindak balas kepada perubahan. Ya, contohnya misalnya on a daily basis kan, kita pun akan buat kita kerja, ada delay, katakan ada masalah kan, komplain dan sebagainya. Jadi cara-cara pekerja untuk menghadapi masalah ini, bagaimana mereka akan buat. Jadi ini reflect culture dia. Budaya kerja tu tangguh ke, buat terus ke, penerimaan perubahan juga. Perlukah saya tanya bos kah, saya kena pergi sini kah, sana kah, supaya saya tak nak ambil risiko supaya saya salah atau tidak. Ya, nombor dua, iaitu bagaimana staff itu berinteraksi lah. Jadi dengan adanya isu-isu tersebut sekarang kan, jadi perlukah saya kena report kepada bos saya ke, ataupun saya dengan kongsikan secara tim ke, ataupun macam mana. Jadi dengan kedua-dua dimensi ini dijadikan satu budaya. Jadi budaya ini boleh mengimpakkan
efisiensi ataupun performance sesebuah syarikat. Itulah saya nak tegaskan pada hari ini, dengan adanya human roadmap sebenarnya dengan gabungan iaitu human resource, human capital, dengan proses yang ada, roadmap lah kita yang cadangkan. Ya, jadi syarikat itu boleh berlayar dengan lancarnya. Ya, boleh melaksanakan tugas dengan baiklah dengan adanya human resource roadmap ini. Kalau tak ada roadmap ini, mungkin budaya kerja yang suka tangguh kerja ke, ataupun suka melambat-lambatkan proses kerja ke, itu menjejaskan sedikit perjalanan syarikat tersebut. Ya, dia memang ada ciri-ciri ya. Saya nak ceritakan sedikit lah kan. Berasaskan research daripada Harvard Harvard Research, ada beberapa ciri-ciri company culture yang menarik ya. Sekurang-kurangnya saya akan ceritakan yang 6 ini. Yang berasaskan sama ada budaya syarikat anda independent ke ataupun interdependent. Oh, okey. Okey. Beza dia yang independent dengan interdependent tadi tu? Ya. Independent maknanya, jadi maknanya independent kan, as a name says, maknanya learning curve dia besar. Sebab anda kena cari jalan untuk mengatasi masalah dan jalankan tugas. Sebab independent. Budaya tu, you find your trouble, you face it, you settle down sendiri. Find solution, settle. Yang first yang learning Yang kedua result oriented. Maknanya kita pun ada lihat sekarang ada syarikat yang tak ada punch card dan sebagainya, ada flexi hours dan sebagainya kan. Jadi katakan you masuk awal, you balik awal lah, you masuk lewat dan sebagainya, dan balik lewat. Jadi result oriented. Jadi syarikat tak ambil kira macam mana dalam prosesnya lah, asalkan you settle. Asal kerja settle. Jadi maknanya yang ketiga independent ni iaitu enjoyment. Culture itu memang enjoy saja. Tapi memang berasaskan ataupun berdasarkan research, syarikat yang ambil ciri-ciri ni memang kurang sikit lah. Kebanyakan based on independence punya ciri-ciri, kebanyakan syarikat ambil result oriented, maknanya KPI. Okey. Dalam banyak-banyak syarikat yang berjaya, sebenarnya yang ada HRM ini ke ataupun tak ada, ataupun yang independent tadi ataupun sebaliknya? Memang ada, kena ada, first of all kena ada HRM yang berjaya. Tak ada, tak boleh itulah yang saya tegaskan. Kalau tidak, dia akan menelan perancangan anda secara senyap. Tetapi based on independence, ciri-ciri independent, result oriented ini memang dia top lah dengan chart ini. Yang kedua iaitu learning. Tetapi dengan ciri-ciri interdependence, yang pertama sebenarnya dia caring culture. Bayangkan kalau interdependence, jika saya mengalami masalah, saya boleh kerana ada budaya yang sebegini, iaitu saya boleh berdikari, buat sendiri, saya invite department yang lain supaya kita boleh brainstorm dan cari jalan. Interdependence, membantulah maksudnya. Membantu. Ini kita create satu culture, caring culture. Jadi ianya baiklah sebenarnya untuk membantu individu itu, tidak bertindak seorang. Yes. Ini based on interdependence ini, caring tops the chart. Yang kedua iaitu purpose driven. Purpose driven iaitu bila kita masuk sesebuah syarikat kan, kalau boleh kita cari purpose. What is the purpose of you having your work here? You see? Kena ada sense of belongings, dan ada juga rasa sebab. Kenapa? Why exist? Kenapa saya sini sekarang? Sebabnya tanggungjawab supaya saya committed kepada tugas-tugas saya. Jadi kalau saya committed, walaupun ada masalah daripada department yang lain ataupun daripada mana-mana pun, saya pun ada komitmen juga, inisiatif untuk membantu. Pernahkah kita mengalami masalah iaitu dalam syarikat yang besar lah, jangan sebut nama lah kan,
besar sangat. Jadi ada masalah daripada katakan sales department. Okay. Jadi secara direct marketing department kan. Jadi marketing department reps ataupun pekerja daripada marketing department, adakah komitmen bila mereka nampak masalah yang sales department yang alami, berikan solusi secara inisiatif. Okay. Jadi kalau ada komitmen ini, memang inilah satu interdependent ataupun purpose driven culture ini boleh menambah baik efisiensi sesebuah syarikat. Tetapi malangnya saya nampak dalam portfolio kita lah ramai syarikat yang besar ni tidak buat demikian. Okey, jadi betapa pentingnya Human Resource Roadmap ini, dan itu juga topik kita bersama dengan Mr. Fred Wu, CEO GE Consult Asia Sdn Bhd dalam Action Plan. Kita nak tahu sebenarnya apa makna Human Resource Roadmap tadi. Mungkin boleh jelaskan juga gabungan makna dan Human juga resource. fungsinya, fungsinya dan bagaimana ianya dapat membantu membentuk organisasi yang kukuh dan juga kuat. Kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kejayaan bukan bermakna kita tak pernah gagal, tapi kita bangkit dan belajar dari kegagalan. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Action Plan. Formulasi strategi dia merupakan salah satu proses menetapkan misi dan objektif. Apakah misi dan objektif usahawan ini untuk buat perniagaan yang berikut, serta pemilihan strategi berdasarkan kepada strategi-strategi alternatif. So formulasi strategi juga dipanggil perancangan strategi. Itu ciri nombor 1. Nombor 2, pelaksanaan strategi. Itu merupakan action stage. Kita dah ada misi dan objektif, kita buat action stage pula. Ia yang merujuk kepada keputusan yang telah dibuat untuk melaksanakan strategi baru atau mengukuhkan strategi yang sedia ada. Fasa terakhir ataupun ketiga, penilaian dan kawalan strategi. Kalau kita dah masuk ke action stage, selepas itu kita harus menilaikan. Semua strategi pun boleh berubah-ubah bersandarkan kepada faktor dalaman dan luaran yang juga sentiasa berubah bergantung dengan pasaran. So dalam fasa ini pengurus akan membuat penilaian sama ada strategi yang telah dipilih dan dilaksanakan mencapai objektif perniagaan yang telah ditetapkan. Kalau tidak mencapai, bagaimana kita buat perniagaan itu mungkin kena berubah sedikit. Datuk Amir Ali, CIO GE Consult Asia Sdn Bhd. Action Plan. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Okey, kita kembali dalam Action Plan Human Resource Roadmap HRM bersama dengan Mr. Fred Wu, CEO GE Consult Asia Sdn Bhd. Jadi kita nak tahu maksud sebenar Human Resource Roadmap ini dan fungsinya dan apa agaknya yang boleh membantu membentuk organisasi yang kukuh, terutamanya dengan adanya HRM ini, Mr. Fred. Human Resource Roadmap ni sebenarnya dia satu metodologi yang boleh dijadualkan dalam satu dashboard biasanya yang kita buat lah. Okay. Jadi memang method-method dia kena ada dan fungsinya sebenarnya dia berfungsi berasaskan business tool ataupun HR tool yang kita senantiasa pakai. Katakan satu ialah ESOS. ESOS yang sering kali kita pakai, apa itu sebenarnya dia saham. Dia saham. Supaya ia berfungsi bagi saham kepada pekerja. Okay. Ini salah satulah. Yang kedua iaitu KPI management. Okay. Dan apa secara keseluruhan iaitu dia adalah satu management system. Okay. Management system dia berstruktur seperti ini, iaitu struktur dokumen. Okay. Dalam management system ini struktur dokumen kena adakan. Okay. Supaya dia boleh berjalan berasaskan proses. Okay. Kedua, struktur human, iaitu orang lah. Bagaimana organisasi chart ini berjalan dan berinteraksikan dengan culture ataupun budaya syarikat kita.
katakan misalnya tadi yang kita sebut, kita cadangkan kalau ada masalah yang kecil, tak boleh nak selesai, kita boleh bantu lah. Ya, kita boleh bantu, ataupun anda boleh berfikir secara kreatif, anda boleh atasi saja. Tanpa sebarangan tolongan ataupun reference daripada bos-bos. So kalau freedom diberikan, kan, jadi apa kata efficiency boleh ditambah baik. Itulah human roadmap kita kena buat. Maknanya itu management system sebenarnya. Okey, katalah ada syarikat yang tak ada human resource roadmap ini. Apa kesannya atau impaknya? Negatif atau bagaimana? Ini memang soalan yang baiklah. Silakan kita pun lihat ramai pekerja kan, dia masuk kerja ada mental saja 9 to 5. pergi pagi balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Saya punch card. Ya betul. Dan bila sampai jam masa makan, pergi makan je. Lepas tu saya dia tak enjoy, tak berjiwa. Tak ada jiwa nak bekerja. Tak ada jiwa. Dulu kita ada sebut juga, tegaskan juga, bila kita buat bisnes kena ada exit plan. Jadi perlukah hari ini, pada era ini juga, kita fikirkan juga bagaimanakah exit plan kepada pekerja-pekerja kita, terutama pekerja yang yang ada servis yang panjang. Apakah exit plan dia selain daripada makan gaji, pencen kononnya, apa kata kalau ada saham? Inilah yang betapa penting lah. At least ada standby ataupun side income lah. So katakan saham lah kalau ada. Kan, inilah adalah beberapa ciri-ciri top company yang pakai sekarang. Kononnya Facebook, Google dan sebagainya. Okey. Baik, Mr. Fred, perancangan sumber manusia pastinya melibatkan banyak proses lah, ya. Apa agaknya proses-proses yang sepatutnya dilakukan untuk perancangan untuk sumber manusia? Proses-prosesnya yang bagaimana yang boleh kita lihat lah? Beberapa proses yang kita boleh lihatlah secara ringkas, ya. Proses yang berasaskan business model, iaitu key processes, sama ada especially decision making. Decision making kalau boleh dipendekkan. Jangan ambil langkah refer sini, refer sana. Panjang 1 tahun pun belum lagi dapat jawapan kononnya. Ya, yang kedua iaitu business development. Business development, sebab bila kita buat sesuatu perniagaan, memang business itu penting lah kan. Itulah saya cadangkan business development ataupun sales development ini, maupun apa bidang boleh pakai, ya. Sales development ni, sistem ini diringkaskan. Ringkas dan padat cepat supaya kita boleh dapat bisnes. Ini yang penting. Yang nombor 3 saya akan cadangkan juga exit plan lah, iaitu saham. Pada akhirnya, selain daripada ambil makan gaji kononnya dan pencen, apa kata kalau ada lagi franchise scheme ataupun saham yang diberilah. Jadi ini memang bila saya masuk kerja bukan bagi free, mana boleh kan. Apa kata kalau saya boleh mencapai KPI dalam masa sebulan ke setahun ke 2 tahun ke dan sebagainya, saya berhak untuk dapatkan saham. Baik, bercakap mengenai decision making tadi, kalau yang pembuat keputusan tu ramai, contohnya pengurus unit tu, pengurus unit ni, jadi bila ramai, keputusan tu jadi lambat, adakah ianya mempengaruhi atau menjejaskan juga syarikat tu? Ini sebenarnya akan menjejas. Itulah sebenarnya pada era ini ramai syarikat, terutamanya yang high performing, itulah sebabnya bos ramai sangat, banyak kepala. Jadi sekarang dia memang buat satu flat organisation structure. Maknanya ada masalah pun boleh terus tanya bos, walaupun anda officer saja boleh terus berinteraksi dengan CEO. Itulah dari segi design office sekarang pun semua pun buka
Dulu kita pakai bilik yang banyak, tapi hari ini ramai large corporation ataupun top performing companies mereka pakai open space konsep. Ia lebih bagus ke, Mr. Fred? Ada pros and cons, Ada you know. pro and contra. Ada pros and Okay, cons baik. juga. Tapi apa yang kita lihat memang pro yang lebih baik lah sebenarnya, sebab disebabkan oleh decision making proses itu dipercepatkan, dipertingkatkan. Misalnya kalau GM, HOD sebenarnya duduk dengan kita kan. Jadi biasanya kita memang jumpa masalah-masalah yang yang kecil kononnya. Jadi dari segi struktur HOD ataupun GM kalau duduk dekat dengan saya, tak ada gap pun, jadi kita boleh bercakap dan boleh terus buat decision, tak perlu direct. Tak tunggu beberapa hari, nak tunggu meeting baru nak beritahu. Ya, kena tunggu kononnya minggu depan kita baru meeting baru buat. Minggu depan baru nak beritahu. Sepatutnya hari itu juga kena beritahu. Sebenarnya on the spot pun boleh buat pun. Itulah satu ciri-ciri Facebook sebenarnya. Mark Zuckerberg sebenarnya dia duduk di open space. Mark Zuckerberg, founder of Facebook. Yang kaya raya tu pun masih lagi maknanya berada di situasi yang ramai, tak ada bilik ya. Tetapi ini fikiran yang daripada barat lah. Iyalah. Tapi ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra lah Ada pros and cons lah. Ada pros and cons. Sebenarnya kalau dari segi cons itu iaitu katakan officer boleh terus berinteraksi dengan CEO. Jadi dia akan ada satu masalah, maknanya dia boleh overtake. Tetapi dari segi management, kita rasa kalau kita ada freedom untuk buat demikian, sebenarnya creativity akan ada. Itu lebih mudah. Lebih mudah dan lebih cepat. Lebih mudah sebab dan cepat. Kalau kita cuma dari dulu lah kita fikirkan saja, dari dulu 10 tahun yang lalu kita buat macam inilah, ikut je. Tetapi dengan teknologi yang ada, globalisasi dan talent war yang kita ada, maknanya so many talents out there. Jadi fikiran sekarang memang lain. Jadi kalau kita cuma mengamalkan sikap untuk follow saja the rules, adakah ini creativity masih ada? Jadi saya rasa pekerja pun tak seronok, tak happy. Tak happy. Dia lebih suka lebih kepada membership, maksudnya bekerjasama dan juga teamwork kan. Itulah sebab yang tadi kita sebutkan. Jadi mentality 9 to 5 itu mungkin sudah ada lah. Sebab saya ikut saja order. Tetapi kalau saya ada rasa sebab dan sense of belonging dan committed. Kan, dan saya berpeluang untuk beri cadangan yang out of the box. Inilah creativity yang boleh kita amalkan. Jadi kalau kita cuma follow the management system, adakah itu betul? Fikirkanlah. Tetapi tak ada betul dan salah. Cuma kita kena seimbangkan management system yang akan dijadualkan ini. Inilah human roadmap. Yang pertama kita kena fikirkan management system. Bagaimanakah kita berinteraksi dengan perubahan dan cara-cara pekerja berinteraksi dengan satu dengan lain. Okey, baik. Sedikit secara ringkasnya Mr. Fred untuk kita mengakhiri Human Resource Roadmap ini, mungkin tip-tip ataupun basic yang paling asas yang boleh kita ikut. Yang tadi saya sebutkan iaitu buat proses flow. Management system kita kena ambil berat. Management system iaitu struktur flow ini iaitu decision making, sales development dan dengan exit plan iaitu ESOS. Kita kena jadualkan. 3 benda penting tu. 3 benda yang penting ini. Lepas tu kita test and trial culture. Baik. Budaya syarikat kita. Baik, okey. Baik, terima kasih kepada Mr. Fred Wu, CEO GE Consult Asia Sdn Bhd dalam program action plan kali ini, Human Resource Roadmap HRM. Antara asas-asas yang patut kita ikuti tadi, kita cuba ikut selain daripada financial roadmap yang kita dah ikuti sebelum ini dan juga business roadmap. Jadi penting adanya Human Resource Roadmap dalam sesebuah syarikat untuk kekal kukuh dan juga relevan sebenarnya.
sebenarnya. Okey. Betul. Baik, terima kasih Mr. Fred. Saya Sama-sama. Nazira Noran. Jumpa lagi. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. 5 cara motivasi untuk berjaya. Pertama, kenali potensi diri. Kedua, mempunyai keinginan yang kuat. Ketiga, jangan banyak alasan. Keempat, berani mengharungi cabaran. Kelima, lupakan masa silam dan mulakan hidup baru. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Simon Sinek, pakar motivasi. Small business owners own small businesses, and entrepreneurs solve problems. And there are many, many entrepreneurs inside corporations, and not all small business owners are entrepreneurs. So an entrepreneur is somebody who's constantly looking for a better way to do something. Anda ingin menjadi usahawan berjaya? Ikuti program Action Plan setiap Jumaat 12.30 tengah hari di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Saya, Ziana Nasir, penerbit Action Plan, sentiasa bersedia untuk bertindak dan cari solusi yang terbaik